devil name. My eyes see your face, searching for a straight to spell devil name. My eyes see your face, searching for a straight to space. Dalam perbincangan antara kami bertiga, kami ada buat satu projek survival. Antaranya di sungai, hutang, di sungai, bukan lagu. Antaranya di sungai, hutan, paya. Untuk first kami buat dekat tempat rekreasi iaitu Luka Bukit dekat Terengganu, Kuala Berang. Untuk perjalanan kami planning di hari Jumaat malam Sabtu. Perjalanan kami daripada rumah saya, perjalanan dia saya bawa saya punya jentera iaitu Baby Blue King di atas jalan raya. King Highway. Ya. King Highway kah? Highway karak. Highway King. King. Tapi tak sama dengan King lain lah. Okey. Sama jadi. Okey, perjalanan kami, saya start daripada pukul 2.30 lepas sembahyang Jumaat, balik makan. Lepas tu terus prepare barang, masuk dalam kereta, Baby Blue saya. Terusnya saya pergi ambil Cikgu Amri. Dalam pukul 3 saya ambil Cikgu Amri, setting barang rumah dia, packaging, masuk dalam kereta dan seterusnya pergi rumah Cikgu Sylvester, packing masuk dalam Baby Blue. Okey, kami bergerak dalam 3.30 ataupun 3.40 sebab kami planning awal untuk sampai awal untuk tengok keadaan dekat sini ya. Tadi tu lah jalan. Yang tadi tu 3.30 masih berjalan. Lebih kurang kot dekat rumah. Dekat rumah. 3.30 kat rumah. Nah, 3.40 mungkin kita jalan tadi. Saya dalam quarters, rumah Cikgu Amri pun dalam quarters, rumah Cikgu Sylvester menetap di asrama. Sementara dan saya pergi ambil dekat asrama tadi 3 lebih dekat pukul 4, beli barang yang mana patut, beli minyak dan sampai dekat sini lebih kurang pukul 4 lebih dekat pukul 5 lah. Dalam 45 minit lah. Dalam kereta macam Ferrari tadi kan. King Myvi kan. King Myvi kah? King Highway. King Highway. Lebih kurang sampai dekat sini pukul 4 lebih dekat pukul 5. Kita tengok tempat betul Cikgu Sylvester Sampai tadi kita tengok tempat tu. Betul. Ricky kawasan, bukan nama sebenar, Ricky. Sampai pukul 5 tadi, kami pun pergi survey tempat bawah jembatan Luka Bukit. Pusing-pusing, sampailah tu kawasan tu, tengok keadaan di sekeliling dia macam baru lepas banjir kilat. Macam baru lepas kapal air. Iya. Pokok dia pun tadi warna apa? Coklat kan? Coklat. Tinggi. Jadi dia punya kalau ambil gambar pun dia punya View cantik lah, warna coklat kan macam yang mandi lumpur. Ya, banjir. Sepah, pokok pun sepah. Pokok pun sepah, ranting-ranting, balak kan. Lepas tu, setelah itu tengok tidak sesuai, jadi kami pun pergi ke kawasan ni lah. Kawasan ni lah. Sekarang ni. Besok, tadi sampai di sini, tengok pun orang pun ramai datang ujung minggu. Orang ramai mandi, berkemah, berkela, sampai dah. Tetap tempat, tengok kawasan mana yang sesuai, mana tidak sesuai kan. Ada juga banyak juga kawasan lapang lah, tapi tidak sesuai, tinggi sangat, tinggi betul. Jadi kami pun ambil yang dekat dengan air, senang nak mandi, senang mau masak air, senang mau basuh pinggan. Jadi kami di sini lah kemah buat cari kayu api dan bersih-bersih kawasan sini lah. Ya, sebenarnya planning awal kami adalah untuk masuk ke dalam hutan. And then apabila sampai ke tempat maklumkan tadi, first tempat kita Ricky dekat tempat tu memang tak sesuai untuk kita buat aktiviti kami. Di set staging dekat sini. Masa pun mencemberui. Sebab masa pun time tu dah 5 dekat pukul 6 lebih kot. 6 lebih. First kita cari kayu, kita buat unggun api, settlekan unggun api dulu. Protection ataupun kita punya langkah pertahanan lah, bukan pertahanan, macam contoh kalau kita sejuk nanti ada api, kita boleh panaskan badan. Yang kedua menghalang binatang buas datang. Semua ada sebab. First kita siapkan unggun api macam yang Cikgu Sylvester maklumkan tadi, untuk keselamatan kendiri. Jadi dapat haba daripada unggun api tersebut, kemudian dapat menjauhkan kita daripada serangan binatang-binatang buas yang ada berdekatan. Biasanya macam itulah. Sebab hutan kan ni. Sebab hutan kan. Dan kemudian ada satu lagi di mana kami perlu sediakan tombak. Macam contoh ada binatang yang degil tu kan. Binatang yang degil tak irau dengan unggun api dengan api ni, dia datang juga. Sebab tu kena sediakan tombak lah untuk itu last protection lah, untuk keselamatan diri lah. Baik, kan? Itu yang pertama yang perlu kami sediakan ketika survival. Yang kedua kami perlu sediakan adalah shelter. Kami bawa kemah, kami tak buat pondok.
insya-Allah ada rezeki kami akan masuk ke dalam hutan Buat pondok dan seminggu. kami akan buat pondok seminggu. Pondok seminggu. Kami pakai kemah dululah. Okey, yang ketiga mencari air untuk minuman. Masak air, basuh, mandi. Selesai yang air. Kemudian yang keempat barulah cari makanan. Tapi kita set up dulu tadi. Set up dulu Lepas tadi? Kita set up, Baru makan. hujan rehat dulu. Hujan rehat dulu. Ya, lepas tu Tadi baru kami kita kena makan. hujan. Periuk. Baru kali hujan penuh periuk. Itu adalah salah satu aspek yang ada dalam survival lah. Protection kendiri, di mana dalam protection kendiri tu ada unggun api, ada tombak tadi. Okay, yang kedua adalah shelter, di mana kami sekarang ni pakai buat kemah. Kalau tak buat kemah, sepatutnya kena buat pondok lah untuk perlindungan. Tengok kawasan tu, kalau mau buat pondok, mau buat pasang kemah, tengok atas pokok tu ada kayu dahan yang mati, kan. Kalau dia hidup, kalau angin tiup dia tidak jatuh lah, Ya. tidak patah. Jadi kalau yang kena angin tiup, kena empap lah kita kan. Ya. Jadi berbahaya. Jadi itu antara aspek-aspek yang kita perlu tengok sebelum kita buat pondok ataupun sebelum kita pasang kemah kalau nak letak bawah pokok. Baik. Yang ketiga kita pergi kepada air tadi. So air dah ada dekat, tak ada masalah. Yang keempat adalah makanan. Makanan kalau macam contoh yang kami sekarang ni, kami bawa makanan daripada rumah sendiri. Untuk aktiviti malam ni tadi pun kami baru sahaja selesai cari lagi kayu api untuk tambahan. Macam tuan-tuan tengok dekat belakang kami ni, ini adalah api induk. Siang membara, malam menyala. Kemudian dia ada lagi yang dipanggil api pondok ataupun sap. Okey, sap. Api pondok ni boleh tak berdekatan dengan pondok ataupun tempat kalau macam sekarang ni kemah lah. Boleh letak dekat dengan kemah. Sambil untuk Ha. protection kita lah. Ya, jadi kalau macam contoh dia mati, kita boleh ambil punca api daripada api induk tadi. Itu tugas dia. Api induk ni tidak boleh padam. Berbalik kepada yang aktiviti yang kami buat tadi, kami cari balik kayu api, menaikkan balik api itu bagi besar balik. Kemudian aktiviti seterusnya Cikgu Syukri minta untuk pergi mandi. Mandi. Ini kan Nak try. Nak try. freestyle kah backstroke? Backstroke. Saya memang pakai backstroke. Cikgu Syukri dia hebat berenang. Nampak je ni kurus. Nampak je kurus macam ni. Muka handsome, hebat berenang. Kita akan pergi mandi dulu, kemudian kami akan buat aktiviti memancing. Orang sekarang ni kata nak kau suasana je boh. nak Iya. Nak kau suasana. Nak kau suasana. Kau panggil. Nak kau suasana. Lama nak boleh faham nak kau suasana. Jadi mungkin itu sahajalah kita punya aktiviti untuk malam ni. Kami akan masukkan lagi aktiviti-aktiviti sehinggalah pagi besok. InsyaAllah kami akan balik dalam pukul 10 lah. 10, 11 macam tu lah, 11 pagi besok. Tengoklah tidur dalam 2-3 jam ikut malam ni. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Rasanya tak sabar nak mandi ni. Cantik kot. Boleh. Kan? Boleh saya Cantik lah Tak sabar nak mandi. Cantik. Baik tuan-tuan, itu saja daripada kami. Terima kasih. Inilah kawasan persekitaran. Tengok Syukri mancing. Syuk. Udah, udah. Udah. Lubuk kok lubuk. Tapi kena. Toh. Hah? Adakah? Tengok ada mancing. Sejebok mancing. Berapa sudah ikan dapat? Sebali sudah ada? Tak ada lagi. Belum lagi? Tarik.